Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apakah nasib Hisamuddin Tun Hussein selepas beliau digantung keahlian oleh UMNO? Apa pendapat anda? Apakah nasib kepada Khairi Jamaluddin selepas dia dipecat oleh UMNO selama-lamanya? Apakah nasib kepada Noh Omar selepas beliau juga dipecat? Apakah nasib kepada Tun Faisal pula yang baru juga dipecat, sah dipecat? Dan apa pula nasib dengan Saril Hamdan yang juga dipecat? Digantung keahlian, digantung keahlian. Dan bagaimana pula dengan ahli-ahli UMNO yang lain yang dipecat, digantungkah? Apa nasib mereka? Masa depan Hisamuddin bakal reput. Tetapi berlainan pula dengan Khairi Jamaluddin, yaitu bagi Khairi Jamaluddin untuk menubuhkan parti baru adalah paling sesuai pula bagi dirinya. Di antara semua yang dipecat dan digantung keahlian UMNO baru-baru ini, yang menjadi bualan serta perhatian ialah Khairi Jamaluddin dan Hisamuddin Tun Hussein. Antara sebabnya adalah kerana kedua-duanya dilihat sebagai pemimpin yang berpotensi untuk menjadi Perdana Menteri pada masa depan. Adakah ini juga satu kebetulan sebenarnya pada pendapat saya? Mereka dua-dua itu diambil tindakan selepas, seperti yang kita tahu, mereka sedia untuk menawarkan diri untuk bertanding bagi jawatan nombor 1, nombor 2 di dalam UMNO. Tambahan lagi, saya sambung semula. Ini artikel sebenarnya saya ambil daripada Sabuddin Hussein punya tulisan, sabuddin.com.net. Tambahan lagi, KJ adalah menantu bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Sementara Hisamuddin pula merupakan anak bekas Perdana Menteri ketiga iaitu Tun Hussein On serta cucu kepada pengasas UMNO On Jaafar. Tetapi dengan nasib mereka sekarang ini, KJ yang dipecat manakala Hisamuddin Hussein digantung keahlian selama 6 tahun, apakah yang harus mereka lakukan selepas ini untuk terus bernyawa dalam dunia politik di negara ini? Bagi KJ, meskipun pilihannya agak terbuka untuk menyertai parti yang lain, itu bukanlah pilihan yang sesuai serta selamat. Di ketika banyak pihak menganggap penyertai PKR adalah sesuai bagi KJ, tetapi dalam keadaan sekarang ini di mana PH dan BN sedang bersama membentuk kerajaan perpaduan, pintu ke arah itu boleh dikata juga sebenarnya sudah tertutup. PKR bukan saja tidak akan mempelawa, malah tidak mungkin menerima KJ sebagai ahlinya demi menghormati UMNO sebagai rakan fungsi dalam kerajaan. Menyertai bersatu juga tidak sesuai. Dan selamat bagi KJ kerana di dalam parti itu sendiri ada ramai pemimpinnya yang sedia untuk turut mahu memburu jawatan Perdana Menteri. Dengan itu, jika KJ memilih menyertai bersatu, sukar baginya untuk melepasi penonjolan pemimpin sedia ada dalam parti itu seperti Hamzah Zainuddin, Azmin Ali dan malah Mahyadin Mat Yassin sendiri yang masih lagi mengidam jawatan Perdana Menteri buat kali kedua. Lain-lain parti pula seperti DAP, Gerakan PAS atau Amanah barangkali sangat tidak sesuai untuk KJ untuk menyertainya. Di ketika yang sama, oleh kerana menunggu dengan setia kepada UMNO dan berharap diterima semula sebagai ahli suatu hari nanti sudah tidak lagi bermakna bagi dirinya, menubuhkan parti baru adalah langkah paling bijak, paling sesuai untuk Khairi Jamaluddin. Dalam hal ini, KJ bukan saja mesti berani berbuat demikian,
malah harus sedia melabur modal yang mungkin tidak sukar baginya dalam menghidupkan parti baru itu nanti. Beliau wajib berani seperti Syed Saddiq untuk menubuhkan parti baru. Bahkan jangan sekali lupa bahawa Mahyadin dan Anwar Ibrahim yang juga pernah dipecat oleh UMNO, tapi akhirnya berjaya menjadi Perdana Menteri melalui parti baru yang mereka jadikan landasan perjuangan. Untuk menjadi Perdana Menteri berharap kepada UMNO semata-mata tidak lagi suatu pemburuan yang selamat. Bagi Hishamuddin Tun Hussein pula, berikutan adanya Akta Lompat Parti, langkah beliau agak tersekat sedikit untuk melangkah jauh selepas hukuman penggantungan yang diterimanya. UMNO tidak memecatnya kerana statusnya sebagai ahli parlimen, dan jika tindakan demikian diambil, ia akan membebaskan beliau membuat pilihan untuk menyertai parti lain. Tetapi dengan hanya keahliannya digantung, Hishamuddin Hussein di waktu yang sama turut tersekat daripada menyertai parti lain kerana ia akan menyebabkan kedudukannya sebagai ahli parlimen sembrong tergugur. Pendeknya, dengan hukuman itu, Hishamuddin Tun Hussein akan terus mereput di kaki 5 UMNO serta hampir pasti tidak lagi dicalonkan dalam PRU 15 akan datang. Hishamuddin juga dikira sudah tiada lagi masa depan di dalam UMNO dan sebenarnya hanya membuang masa baginya waima untuk menyebut lagi nama parti itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selepas KJ menubuhkan parti barunya nanti, eloklah beliau bersama-sama memperkuat parti itu. Jika datuk dan bapanya pun meninggal dunia di luar UMNO, tak usahlah Hishamuddin gunda gulana untuk membuang terus UMNO dalam hidupnya. Apa pendapat anda? Saya setuju kalau nanti bila sudah tiba masanya yang dia tidak lagi terikat dengan apa-apa cabaran, iaitu cabaran yang paling utama kerana dia ahli parlimen UMNO. Bila Khairi Jamaluddin, kalau betul-betul Khairi Jamaluddin buat parti baru dan ditakdirkan pula Hishamuddin tidak lagi diberikan namanya sebagai calon UMNO, mungkin lebih baik dia bersama-sama dengan Khairi Jamaluddin untuk memperkukuhkan parti baru Khairi Jamaluddin nanti kalau memang betul ada. Jadi itu lebih sesuai mungkin dengan Hishamuddin Hussein daripada dia terus mengharap di dalam UMNO yang nampaknya semakin tak ada harapan lagi bagi dirinya. Okey, kecuali lah kalau tiba-tiba ada perubahan besar di dalam UMNO. Kita nantikan. Dan Nadi Suara Rakyat bergema channel ini. Bye-bye.